Selamat pagi kawan-kawan semua. Hari ini saya dan kawan-kawan akan membincangkan tentang tajuk tanggungjawab terhadap diri kepada anda semua. Tajuk yang pertama ialah hubungan dengan Tuhan. Manusia sebagai ciptaan unik dan hamba Tuhan haruslah memastikan diri sendiri melakukan segala perkara yang diperintahkan oleh Tuhan dan meninggalkan segala perkara yang terlarang. Tuhan bukan sahaja menciptakan manusia untuk hidup dan memenuhi muka bumi ini, namun Dia menciptakan manusia supaya manusia menyembah dan beribadah kepada Dia kerana Dia adalah Sang Pencipta. Oleh itu, manusia perlulah sedar akan kedudukan dirinya sebagai hamba Tuhan dan sedar akan tanggungjawabnya untuk menjaga hubungannya dengan Tuhan. Terdapat beberapa cara yang diamalkan untuk menjaga hubungan dengan Tuhan, iaitu bersyukur. Amalan bersyukur di atas segala nikmat yang diberikan Tuhan kepada manusia. Bersyukur bermaksud rasa terhutang budi dan jasa kepada Tuhan, terima kasih atas anugerah, rezeki, pemberian serta kurniaan Tuhan. Sebagai contoh, manusia menjaga dan memanfaatkan alam semesta ini tanpa melakukan kerosakan di atas bumi ini. Salam sejahtera, saya Tausakan 18 DDW 21F1001. Hari ini saya akan membincangkan tajuk maruah diri kepada anda semua. Setiap individu mestilah menjaga maruah diri daripada melakukan perkara-perkara yang boleh mencemarkan nama baik dan kehormatan diri. Antara kepentingan menjaga maruah diri ialah seseorang akan dihormati dan dipandang tinggi oleh masyarakat. Imej diri dan keluarga terpelihara daripada unsur-unsur yang tidak baik serta melahirkan masyarakat yang sejahtera dan bersatu padu. Cara-cara untuk menjaga maruah diri terdiri daripada pemakaian yang sopan, pergaulan yang sopan dengan menjaga batasan dan percakapan dengan bahasa yang sopan atau tidak terkasar. Pemakaian yang sopan. Individu perlu memakai pakaian yang sopan, menutup aurat serta tidak ketat dan jarang bagi perempuan. Selain itu, kita hendaklah memakai pakaian yang kemas dan bersih supaya tidak mendatangkan kemudaratan kepada diri sendiri. Ini merupakan contoh-contoh pemakaian yang sopan bagi anda semua. Terusnya, pergaulan. Individu perlulah menjaga batasan pergaulan. Sikap menghormati orang lain amat penting supaya hubungan atau silaturahim dapat dikekalkan. Sebagai contoh, menghormati ibu bapa, jiran tetangga dan orang lain dalam apa-apa jua situasi supaya tidak timbul perselisihan atau salah faham antara satu sama lain. Akhir sekali, percakapan. Individu perlulah bercakap dengan baik dan bersopan santun dalam setiap pertuturan. Selain itu, kita juga hendaklah berlemah lembut dan menggunakan bahasa yang sopan apabila berinteraksi atau berkomunikasi dengan orang di sekeliling kita. Selamat sejahtera, nama saya Anzazin nombor matrik 18 DDS2F1012 kelas DDS2A. Menjaga kesihatan diri merupakan tanggungjawab setiap individu kerana kesihatan merupakan faktor utama yang menyumbang kepada pelaksanaan sesuatu aktiviti atau tugasan. Terdapat beberapa cara untuk menjaga kesihatan diri iaitu dengan menjaga kebersihan diri, menjaga pemakanan dan mendapatkan rehat dan tidur yang cukup. Sebagai contoh, seseorang itu perlu mandi sekurang-kurangnya 1 kali setiap hari supaya badan sentiasa bersih, segar dan tidak berbau serta mengelak daripada sebarang penyakit berjangkit. Selain itu, makanan yang seimbang juga dapat membantu individu mengekalkan kesihatan tubuh badan. Pengambilan makanan yang seimbang dapat memastikan badan mendapat nutrisi yang mencukupi dan terhindar daripada sebarang penyakit. Akhir sekali, mendapat rehat dan tidur yang cukup dapat mengurangkan tekanan serta memberikan ketenangan kepada tubuh badan dan minda kita. Keprihatinan terhadap masa rehat yang cukup dapat membantu kelancaran proses metabolisme badan. Justru itu, kita dapat menikmati gaya hidup yang sihat sekaligus melaksanakan tanggungjawab terhadap diri sendiri dengan sempurna.
Selamat sejahtera kepada semua orang. Nama saya Harini Bunganada, nombor Menteri 18 DDS 21F1042. Saya ingin membuat pembentangan tentang tanggungjawab terhadap diri sendiri, ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan adalah gabungan berbagai pengetahuan yang disusun secara logis dan bersistem dengan perhitungan sebab dan akibat. Dan ilmu pengetahuan adalah hasil dalam pengajian terhadap sesuatu perkara. Dalam hal ini, pengetahuan sendiri juga boleh menjadi sasaran kajian dan menghasilkan apa yang dikenali sebagai pengetahuan. Faktor yang mempengaruhi ilmu pengetahuan ini adalah pendidikan. Tingkat pendidikan seseorang akan mempengaruhi penerima seseorang terhadap informasi dan juga ilmu pengetahuan baru. Semakin tinggi tingkat pendidikannya, kemungkinan ilmu pengetahuan yang didapat juga semakin luas. Seterusnya, pekerjaan. Lingkungan pekerjaan menjadi seseorang yang pemilik pengalaman dan ilmu pengetahuan baru berkait dengan bidang pekerjaan yang digelutinya. Umur seseorang berkaitan dengan daya serapnya terhadap ilmu. Umur juga berkait dengan pengalaman seseorang berkenaan dengan ilmu yang didapat dan dalam kehidupannya. Minat seseorang terhadap suatu hal akan mendorongnya untuk semakin tekun dan juga untuk mencari ilmu yang berhubung dengan minatnya. Pengalaman membuat semakin banyak dan beragam pengalaman seseorang akan semakin banyak juga ilmu yang didapati dari pengalaman tersebut, dan begitu juga sebaliknya. Akhirnya, informasi. Kemudahan untuk memperoleh informasi akan memudahkan seseorang dalam memperoleh pengetahuan yang baru. Manfaat ilmu pengetahuan ini adalah meningkatkan kualitas pemikiran manusia, membuka jalan dalam memecahkan permasalahan hidup. Temuan-temuan ilmu pengetahuan yang menghasilkan teknologi membuat kehidupan menjadi lebih mudah dan efisien, meningkatkan kualitas kehidupan manusia.